Tidakkah kita merasa sayu melihat para jemaah ini solat dalam keadaan serba kekurangan? Selama ini, muslimin dan muslimat di Lestari Perdana tidak mempunyai masjid dan hanya menjadikan surau-surau untuk penduduk setempat beribadah dan beraktiviti seperti solat fardu 5 waktu, solat Jumaat, kuliah agama dan lain-lain aktiviti keagamaan. Namun, jumlah penduduk yang semakin bertambah menyebabkan surau-surau sedia ada tidak mampu lagi menampung jamaah dan sangat-sangat memerlukan sebuah masjid. Masjid Lestari Perdana akan dibangunkan dengan kemudahan-kemudahan seperti Dewan Solat Utama, ruang solat wanita, bilik imam, bilik bacaan, bilik serbaguna, tandas, tempat wuduk, bilik pengurusan jenazah serta pelbagai lagi kemudahan. Ayuh, berinfak dan berwakaflah kepada dana pembinaan Masjid Lestari Perdana, Bandar Putra Permai, Sri Kembangan sekarang. Semoga Allah kurniakan rezeki berlipat kali ganda di dunia dan pahala mencurah-curah di akhirat kelak, insya-Allah. Okey, itu dia Masjid Lestari Perdana. Kita sering mendengar para asatizah kata kalau kita membina rumah Allah di dunia, Allah akan membina rumah kita di syurga nanti, insya-Allah. Dan bersama saya sekarang ni selaku pendakwah dan juga wakil Masjid Lestari Perdana iaitu Ustaz Dr. Muhammad Zamri Haji Muhammad Zainuddin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Sihat khabar? Dewi? Sihat, alhamdulillah. Ustaz, apa khabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Baik, masya-Allah. Alhamdulillah. Jadi Ustaz, hari ini kita akan berceritakan mengenai sucikan jiwa dengan berinfak. Ustaz, itu mungkin antara salah satu yang boleh kita lakukan untuk menyucikan jiwa kita. Mungkin Ustaz boleh kongsikan kepada kami Ustaz, bagaimana agaknya untuk sucikan jiwa dengan berinfak Ustaz. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, penonton, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala sekalian, apabila kita melihat dan mentadabbur Al-Quran, disebut zakat ini ada dua lah, iaitu zakat yang bersifat wajib, zakat yang bersifat sunat iaitu sedekah. Maka Allah sambung perkataan zakat ini, tuzakkihim, tutahhiruhum wa tuzakkihim, membersihkan diri mereka daripada segala dosa, wa tuzakkihim, dan menjadikan akhlak mereka adalah akhlak yang baik dan tidak tercela. Ini antara faedah sedekah, sama ada wajib iaitu zakat ataupun sunat itu sendiri yang boleh mensucikan diri kita. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita tengok, kita membantu orang yang menghilangkan kesusahan daripada orang adalah membuang sifat sombong, sifat tamak. Kalau kita tengok tuan-tuan, dan kita tahu sombong dan tamak ni terkenal dan sinonim dengan iblis itu sendiri yang boleh mengakibatkan dia keluar daripada rahmat Allah dan ditendang daripada syurga. Oleh sebab itu, bila kita cuba membantu orang yang sangat memerlukan, dia membuang sifat sombong, dia membuang sifat tamak. Bahkan tuan-tuan yang dirahmati Allah, kalau kita tadabbur sedikit ataupun kita tengok sedikit bagaimana peperangan Tabuk, Allah Subhanahu wa taala berfirman, infiru khifafan wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kamu keluarlah berjihad, sebab perang Tabuk ketika itu dalam keadaan panas, buah baru tengah masak ranum, orang malas nak keluar berjihad. Ketika itu Allah kata, keluarlah dalam keadaan kamu senang ataupun susah, dan berjihadlah kamu dalam keadaan berjihadlah kamu dengan harta kamu dan diri kamu. Allah mulakan harta kamu dan diri, barulah Allah sebut diri kamu, dan itulah lebih baik untuk kamu jika kamu mengetahui. Sebab manusia ni ada kalanya dia sayang harta dia, sampai dia sanggup bergaduh adik-beradik kerana harta sekangkang kerana harta milik dia tidak sanggup korbankan, dia sanggup mempertahankan duit lagi berbanding diri dia. Dia kadang-kadang sanggup mati, sanggup bergaduh dan sebagainya hanya untuk mempertahankan duitnya. Maka antara cara untuk membuang sifat-sifat yang tidak baik ini adalah pastinya untuk kita bersedekah, berinfak. Apatah lagi yang kita nak ceritakan ini adalah untuk membina sebuah masjid Allah yang Dewi telah mulakan tadi. Dalam satu hadis yang menyatakan, hadis yang sahih, sesiapa yang membina satu rumah daripada rumah-rumah Allah di muka bumi, Allah akan bina satu mahligai ataupun rumahnya di dalam syurga. Kita tahu syurga ni adalah jannah, taman kosong. Jadi macam mana kita nak membina mahligai-mahligai dan rumah-rumah yang begitu indah? Antara caranya adalah berinfak, mensucikan diri, harta jiwa dengan cara disalurkan kepada masjid yang kita nak bincangkan ni. Ya, itu dia kan, masya-Allah. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan Ustaz antara amalan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kita berinfak, supaya infak kita tu berterusan Ustaz. Maknanya bukan setakat mungkin beri, mungkin berterusan apabila kita dah tiada juga dalam atas muka bumi ini Ustaz. Dan kita tahu bahawa salah satu di antara amal yang tidak putus yang disebut
Iza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalas. Jika mati anak Adam, semua habis, terpotong segalanya melainkan 3. Salah satu di antara 3 tu sedekatun jariyah, sedekah jariah. Maka sedekah jariah ni adalah konsep selagi mana perkara itu dimanfaatkan, perkara itu diguna pakai oleh muslimin muslimat, tambah pula digunakan oleh ahli yang membaca Al-Quran, yang sembahyang sunat, yang beriktikaf, yang berqiyamul lail, yang menguruskan jenazah. Pastinya benda-benda ini adalah perkara yang baik. Selagi itulah pahalanya akan berjalan walaupun kita telah mati di dalam kubur ribuan tahun. Inilah antara sedekah jariah yang kita mampu. Kadang-kadang mungkin nak tahajud sampai bengkak-bengkak dahi tuan-tuan, pukul 3 pagi tak mampu. Tapi dengan kewangan ini juga sebenarnya satu jihad yang boleh mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan boleh menjadikan sedekah jariah seperti mana yang kita nyatakan tadi. Dan memang ahli yang telah mati ataupun orang yang di kalangan mereka yang sakaratul maut, disebut dalam surah Al-Munafiqun, dia nak bangun dan dia nak sekejap dia punya ajal, supaya nak bukan qiyam, bukan taat pada ibu bapa, bukan bertaubat, tapi nak bersedekah. Kerana dia nampak dan diperlihatkan tentang ajaran ganjaran bersedekah itu yang sangat besar. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Jadi Ustaz tadi Ustaz ada kongsikan berkaitan dengan Masjid Lestari Perdana. Okey, Ustaz boleh kongsikan kepada kami juga penonton-penonton Assalamualaikum yang ingin ada pahalanya mereka berpanjangan dekat Ustaz kan. Bagaimana apa mungkin perkembangan terkini berkaitan dengan Masjid Lestari Perdana ni Ustaz? Ya, Masjid Lestari Perdana ni di bawah Subang Jaya, dan kita tahu promo iklan tadi, tak ada lagi masjid, hanya surau-surau kecil. Penduduk semakin bertambah, mencecah 10,000 yang bercampurlah Melayu, Cina dan India. Dan ketika itu tak ada masjid dan sangat-sangat memerlukan kepada pembinaan masjid. Yang kapasitinya kita jangkakan kalau siap insya-Allah sekitar 3,100 lebih jemaah yang boleh mengimarahkan masjid tersebut. Jadi kelulusan daripada Jabatan Agama Islam pun telah diluluskan semenjak November 2018. Pembinaan sedikit demi sedikit telah dimulakan dan kos keseluruhan dijangkakan sekitar 16 juta. Tetapi kutipan yang baru dilakukan baru sekitar 330,000. Maknanya sejuta pun tak sampai lagi tuan-tuan. Tapi dengan saya yakin dengan rancangan ini tuan-tuan yang pada bulan Maulid Rasul yang sangat dermawan ini, yang nampak akhirat itu lebih daripada segalanya, boleh menyumbang bantu untuk merealisasikan pembinaan masjid yang sempurna itu, iaitu Masjid Lestari Perdana, dengan cara tuan-tuan pergi ke website www.infakmasjidlestariperdana.com. Di situ ada maklumat-maklumat yang penting untuk diketahui dan boleh buat pembayaran online, infak sedaya mungkin. Dan tuan-tuan juga boleh menghubungi nombor yang tertera di skrin sana, Encik Syahril di 019-275-8598 ataupun Encik Hafiz di talian 013-486-8364. Dan tuan-tuan boleh juga tengok-tengok scroll Facebook Masjid Lestari Perdana. Type saja Masjid Lestari Perdana untuk melihat progres, perkembangan dan segala maklumat. Kalau nak pergi ke situ pun sangat dialu-alukan tuan-tuan. Dan mereka sekarang ni terpaksa sembahyang bukan di sekitar tu, di Kinrara, di Putrajaya, di Serdang, terpaksa keluar daripada Korea untuk mendapatkan masjid untuk bersembahyang Jumaat. Ya. Itu dia kan. Jadi kepada anda semua yang nak bersama-sama menjayakan Masjid Lestari Perdana ini, dan jom sumbang di nombor yang tertera di kaca TV anda sekarang ini. Jadi Ustaz, mungkin kata-kata terakhir Ustaz untuk penonton-penonton Assalamualaikum hari ini, untuk sama-sama Ustaz kita membina, kita membantu. InsyaAllah kan kita percaya Ustaz, kalau kita memudahkan urusan lain, insyaAllah Allah juga akan memudahkan urusan kita Ustaz. Ya. Betul Saudara, macam mana Dewi kata tadi, kadang-kadang kita ada masalah-masalah tersendiri di kalangan kita tuan-tuan. Jadi hadis Nabi yang Dewi sebut tadi, iaitu innallaha fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhi. Allah sentiasa akan membantu hamba-Nya, iaitu kita semua. Tetapi syaratnya apa? Ma damal abdu fi auni akhi. Selama mana hamba-Nya, iaitu kita semua ni, menolong saudara dia yang lain. Tambah pula pertolongan ini tuan-tuan adalah pertolongan untuk orang solat, pertolongan untuk jenazah diuruskan dengan sempurna, pertolongan untuk orang sembahyang Jumaat, mendengar kuliah dan sebagainya. Dan inilah peluangnya tuan-tuan. Jangan kita sampai menyesal dan tidak ada peluang untuk menyumbangkan bayuh ke Masjid Lestari Perdana untuk tujuan dan merealisasikan hasrat tersebut, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi kepada anda semua, jom ayuh buat kebaikan, tak boleh tangguh, kena buat segera insya-Allah. Jadi terima kasih Ustaz, terima kasih kerana bersama dengan kami Ustaz. Dan kepada anda semua, kita nak berehat dulu seketika. Jangan lupa untuk menderma di nombor yang tertera di kaca TV anda sekarang ini. Kembali lagi selepas ini insya-Allah. Sesungguhnya setiap amal kebaikan yang kamu lakukan adalah sedekah. Ayo,
Sucikan jiwa dengan berinfak dan berwakaf kepada dana pembinaan Masjid Lestari Perdana, Bandar Putra Permai Seri Kembangan sekarang.